Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua audiens kita di live Kasih Go Junior HQ, dan Alhamdulillah ya, pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat sekali lagi bersama-sama ya untuk membincangkan satu topik kekeluargaan yang cukup menarik yang insya-Allah dapat kita manfaatkan bersama ya. Jadi sebelum itu Kak Has nak menjemput semua audiens kita untuk like, untuk share ya, kepada seberapa ramai kawan-kawan, saudara mara kita ya, kepada mungkin mereka yang kita rasa memerlukan ilmu ini, dan juga boleh juga share kepada grup-grup yang ada sebab kita nak berkongsi manfaat daripada apa yang akan dibicarakan dalam sesi kita ini untuk kita sebarkan kebaikan dan juga kasih sayang dan kebahagiaan dalam setiap keluarga insya-Allah ya. Dan jangan lupa juga tag 5 orang rakan anda di ruang komen, sebab seperti biasa kami ada sedikit cendera hati kepada 2 orang audiens yang terpilih ya. Jadi pada hari ini ya, tajuk kita tentang kuasa pelukan keluarga. Jadi sudahkah kita memeluk insan-insan yang kita kasihi pada hari ini? Ya, jadi kalau ada yang dah peluk, mungkin boleh komen sikit sudah peluk ya. Dan siapakah insan yang kita peluk pada hari ini? Adakah anak-anak kita? Adakah pasangan kita? Adakah mak ayah kita? Dan kita sebenarnya patut rasa bersyukur ya, sebab bila kita bangun pagi ya, bukan saja kita dihidupkan, kita bersyukur ya, sebab kita masih ada insan-insan yang kita kasihi, anak-anak kita, pasangan kita, ibu ayah kita di sekeliling kita, dan mereka inilah menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita insya-Allah ya. Jadi pada pagi ini sekali lagi kita bersama dengan seorang parenting and love guru yang tak asing lagi, yang sering bersama-sama kita dalam slot-slot live kita di Kasih Go Junior, iaitu Ibu Ros Syahari. Jadi dipersilakan Ibu ke konti kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam semua sekali. Ibu buat perasan lah ibu nak kena tinggikan sikit komputer ibu ni sebenarnya. Okey, kejap Ibu naikkan, tadi tak perasan. Selalunya ibu akan letak something kat bawah ni bagi tinggi sikit. Okey. Okey ke? Better ke? Okey, boleh. Better Ibu. Alhamdulillah. Okey. Sihat ke? Alhamdulillah. Ibu apa khabar Ibu ya? Kita ni dah baik. Lama tak berjumpa, kena virtual hub Ibu. Kena virtual hug sajalah buat masa ni. Yes. Tak dapat Betul. nak buat nak berhak-hak betul-betul ni. Betul. Okey. Kita pun bercakap tentang kuasa pelukan keluarga hari ni Ibu, dan mungkin pada peringkat awal ni kita nak bercakap tentang pelukan ibu dan ayah kepada anak-anak kita Ibu. Jadi mungkin kita boleh start dulu Ibu ya. Apa manfaat sebenarnya pelukan kepada anak-anak, mungkin dari segi perkembangan fizikal mereka, perkembangan emosi mereka, dan juga perkembangan dari segi intelektual mereka Ibu. Dia sebenarnya pelukan ni adalah bahasa kasih sayang sebagaimana yang ibu selalu cakap. Kita ada 5 bahasa kasih sayang yang dibawa ke tengah oleh Dr. Gary Chapman, dan salah satu daripadanya adalah pelukan kasih sayang. Sebab pelukan ni dia sebenarnya is when the hand is extended, sampaikan, jadi dia menyebabkan apa yang dalam hati itu akan sampai, macam itulah, macam jambatan kita kata ya, di fizikalnya. Terutama anak-anak kita yang mereka sangat kinestetik, mereka perlu sentuhan, maka pelukan ini menyebabkan rasa kasih sayang itu. Dalam masa yang sama, anak yang bila ibu bapa memeluk ni, dia kena hadirkan diri. Ramai juga yang peluk anak-anak tapi peluk sekadar peluk. Macam anak cium tangan, macam tu, anak cium tangan. Lepas tu macam ni saja, lepas tu pergi. Jadi dia tidak ada moment of connection daripada hati ke hati tu. It becomes satu yang rutin yang dibuat tanpa ada kehadiran hati. Ini yang kadang-kadang bila dia jadi rutin, dia dah jadi macam automatik ajalah, tidak hadir pada diri. So dalam keadaan itu juga kita kena perbaikilah. Kalau kita tersedar sebenarnya kita terlupa nak hadirkan diri. Walaupun kita peluk tu beberapa minit je ataupun kiranya tak sampai seminit, tapi bila hadirnya pelukan, hadirnya di hati masa memeluk itu yang akan menjadi jambatan hati ke hati tu Jadi Ibu, dari segi impaknya kepada anak yang dipeluk Ibu, apa yang mereka akan rasakan? Mungkin dari segi emosi dia, dari segi minda dia, dari segi perkembangan pembesaran dia Ibu.
Dia akan rasa bahawa dia dikasihi lah, Has. Dia akan rasa bahawa dia matter. Dia matter, maksudnya dia diperlukan, dia dihargai. Jadi bila seseorang itu merasakan dirinya dihargai, banyak benda yang dia akan dapat buat dalam dunia ini kerana dia rasa diri dia istimewa. Itu sangat penting ni, sebab ramai kita kadang-kadang kita adakan perasaan tak payah buat siapa kisah pun. Walaupun kita ialah yang terbaik adalah untuk kita mengajar mereka untuk buat, sebab suka menolong orang, suka mencari redha Allah tu semua tu. Dalam masa yang sama kita tak bolehlah mengenepikan bahawa dia kena ada juga external reference, nak juga dihargai. Puji tu tidak sangat, tetapi dihargai. Macam kalau dah kalau seorang suami tu beristeri dah masak sedap-sedap, dia sekadar sebut cakap sedap lah yang cukup lah. Itu dah walaupun 3 jam 4 jam masak di dapur tu dengan patu perkataan yang macam tu pun sudah memberikan satu penghargaan dan jadi rasa seronok lah. Itu yang ibu Dahlia, anak-anak yang dihargai ini, they will learn to hargai diri mereka. Mereka menghargai diri mereka, jadi mereka tak suka terlibat dalam perkara-perkara yang tak baik, Has. Mereka akan menjauhkan perkara-perkara yang tak baik sebab mereka tahu ada orang yang menghargai mereka. Ini sangat penting. Ibu biasa membantu pelajar-pelajar ataupun remaja yang bermasalah ni, kadang-kadang tu mereka keep on to be alive adalah kerana mungkin adik dia yang menghargai dia ataupun kakak dia yang menyayangi dia. Ibu pernah tolong seorang remaja tu, dia kata dia sebenarnya memang dah tak larat lah dengan ayah dia. Ayah dia asyik mencari sebab, tapi the only reason yang dia boleh continue living dan tidak pergi buat benda-benda yang tak baik adalah kerana ibu dia, kerana mak dia. Dia kata mak dia tu sering ada dan hadir dengan dia walaupun dia dalam keadaan sakit, benda yang tak maksudnya dia maksudnya is always there for him lah. Ada juga yang lagi satu, dia kata dan dia sayang sangat adik dia. Dia kata dia takkan buat jadi seorang yang tak bagus, tak baik atau membuat perangai yang tak baik kerana dia sayang adik. Dia kata masa tu adik yang kecil sekali. Sebab adik dia tu macam innocent, baru 3 tahun macam tu. Sangat rapat dengan dia. So bila anak ini kalau kita tengok ekstrim ya, mana dalam keadaan anak itu dalam rumah tangga kecil-kecil tu. Tapi bayangkan kalau rumah tangga tu adalah rumah tangga yang aman, damai dan sebagainya, dan ibu dan bapa menghargai anak-anak, peluk ini menjadi satu yang biasa. Bangun pagi cari mak, terus peluk. Ayah nak pergi kerja, peluk anak. Dia jadi satu perkara yang biasa, Has. Jadi bila jadi satu perkara yang biasa ni, bila anak ada masalah, dia akan datang pada kita dan tak janggal untuk kita nak peluk dia, nak tanya apa dia, nak bagi nasihat. Bila kita nak bagi nasihat, kita nak bagi nasihat dalam keadaan anak tu senang nak dengar cakap, kita nak peluk dia. Jadi bila nak peluk ni, ramai orang kalau dia anak tu tak dengan dia tak rapat, tak boleh nak terus peluk, Has. Tak boleh terus peluk. Kalau selama hari ni tak bercakap dengan anak, kita nak bagi nasihat pada anak, kita nak terus peluk anak, tak jadi. Tak jadi benda tu. Dia kena dia kena ada relationship tu. Pelukan ini adalah perkara yang terakhir kita boleh buat sekiranya pertalian kita dengan anak tu tak bagus. Maksud ibu, katalah selama hari ni memang berbala dan sebagainya, dan satu hari kita rasa nak rapat dengan anak, kita terus peluk anak, jangan. Sebab apabila kita buat tu, dia akan dia punya space tu selama hari ni dah banyak sangat space, jauh kan, physically pun dah jauh, dalam hati pun dah jauh. Tiba-tiba kita datang nak rangkul anak tu, nak peluk. Memang dia macam tu je lah. Kalau anak yang kecil lain, kalau anak dah remaja, they do not like it. So kena perlahan-lahan lah. Kalau dah pertalian tu dah teruk sangat, maka apa yang kena dibuat adalah
cuba bagi tegur, bagi salam dulu. Lepas tu duduk sekejap sembang. Lepas tu nampak dia okey. Kalau tidak, you have the situation kita duduk, dia pun bangun. Jadi maksudnya dia tak suka kita berada dalam space dia. Jadi kena perlahan lagi. Dan paling penting bila perkara ini yang dah berlaku paling penting dan paling utama kita buat adalah berdoa. Selalunya kita buat dulu baru kita doa kan. No, kita berdoa dulu. Berdoa dengan Allah, minta tolong Allah, kita dah banyak buat silap solat tu nak taubat sekali. Minta tolong Allah bagi kita jalan macam mana kita nak rapatkan balik pertalian kita dengan anak kita, sebagaimana anak itu rapatnya kita masa lepas kita masa dalam kandungan dan lahirkan, macam tu. Mana kena warm up dulu lah ibu ya, kalau dalam keadaan warm up dulu. Dia ada close heart, dia panggil close heart. Bila hati tu dah tertutup, kita tak boleh nak terus peluk macam tu. Walaupun peluk itu adalah senjata yang ataupun kalau aktiviti adalah action yang paling berkesan, namun sebelum peluk itu perlu rapatkan sehinggalah kita pegang dia tidak angkat tangan dia. Ibu selalu tengok remaja yang lepas program selalunya, lah ibu tengok kan, ada yang janggal bila nak peluk mak dia, nak peluk ayah dia, janggal, dia tak sure. Tapi pada masa itu pula ada juga mak-mak dan ayah-ayah yang bila anak terus peluk, kata kenapa peluk ni, macam tu. Jadi dah jadi satu perkara yang menyedihkan when parents pula buat benda macam tu kan. Pada anak tu dah mulai insaf, dah sedar, lepas tu menidakkan pula. This is something sometimes menidakkan, memeluk ini is a deprivation of love lah, macam tak nak terima kasih sayang tu. Jadi maknanya yang ibu bila ibu kata tadi tentang cerita anak yang dipeluk ya, pelukan ini sangat berkait rapat dengan rasa dihargai tu ibu ya. Ya, sangat rasa dihargai dan kesan dihargai tu yang kita nak tahu. Bila nak kita faham, bila anak merasa diri dia hargai, kesan dia adalah dia akan suka nak belajar, dia akan suka nak berjaya, dia akan suka nak tolong mak ayah dia, you know. Ada soalan ni bagus soalan daripada Syahira. Mungkin nak bacakan. Ya ibu. Saya pun baru nampak ni, kalau kita terlalu banyak sangat peluk anak, ada tendensi tak untuk anak rasa rimas dengan kita sebab asyik peluk aja? Setahu ibu, kalau daripada kecil mereka sering dia peluk, tak ada masalah tu. Yang jadi rimas ni kalau dia orang ni jarang dipeluk, suddenly kita nak ubah tu memang akan rimas lah. Sebab dari pengalaman ibu sendiri sebagai seorang mak, pengalaman ibu sendiri sebagai seorang nenek, cucu-cucu ni kalau dapat dipeluk tak pernahnya rasa rimas lah. Mereka akan datang nak peluk lah, kecuali macam jenis yang Cik Azhara tu, dia jenis kalau kita peluk lama-lama macam tu, dia masa dia kecil lah, dia besar dia tak kisah. Masa kecil dia akan cakap lah, apa perkataan dia kata, ada satu kataan maksudnya okeylah janganlah lama peluk, tak apa macam tu. Jadi sorry. Tak apa, sila ibu. Dia tidak rimas, dia bukan rimas in the sense that dia macam, sebab kalau budak kecil kan dia nak main banyak kan, jadi kita peluk macam tu dia rasa macam dia nak pergi tempat lain, boleh tak jangan peluk-peluk, jangan tahan dia macam tu lah kan. Tapi in my experience sangat suka dipeluk. Ibu selalu buat program pelajar zaman dulu yang remaja pun, bila habis program dia orang datang minta, dia orang panggil apa masa tu cikgu rasanya ataupun aunty, yang panggil aunty boleh tak nak peluk, aunty boleh tak nak peluk, saya tak peluk mak saya tak dapat peluk mak saya, macam tu lah, benda-benda macam tu. Kadang-kadang tu hiba dengar perkataan macam tu, tapi dan mereka meminta untuk dipeluk, dan mereka, itu yang kita tengok, bila mereka dipeluk tu, mereka boleh berjanji nak buat benda, nak jadi seorang yang lebih baik tau. Itu yang kita nak
nak bagi diorang rasa sebab diorang sangat berharga sebenarnya, tapi diorang tidak dapat merasakan mereka itu berharga disebabkan kadang-kadang keadaan di sekeliling mereka yang jarang acknowledge mereka bila mereka buat sesuatu benda yang betul kan. Ibu ada tak mungkin state of mind yang patutnya ibu atau ayah ada masa nak memeluk anak tu? Sebab saya tengok kadang-kadang ada juga jenis yang bila peluk tu sebab dia nak menyakat kan, jadi budak tu macam tak suka kan, macam tadi katalah rimas ke apa kan. So ada any tak particular state of mind ataupun feeling masa kita nak peluk anak kita tu, ialah selain daripada kita menghadirkan hati, how kita nak actually conditionkan diri kita tu? Untuk kita merasakan kasih sayang tu sebenarnya, dan kasih sayang itu kita rasakan dalam hati kita. Sebenarnya kita boleh anchor perasaan kasih sayang ni dalam program Strong Ladies Mastery Class ibu memang ajar how to anchor. Sebab orang kata macam mana nak tiba-tiba nak rasa sayang, ada kan soalan tu. Jadi kita boleh anchor perasaan kasih sayang ni. Maksudnya kita boleh buat latihan dia di mana ibu bagi teori dia je lah dulu ya. Sebab nak buat tu dia kena ni lah, nak anchor tu je yang will take time. The moment kita dah anchor, kita just macam tekan switch saja macam tu. Kalau kita dah anchor kat hati kita, tekan balik kat hati kita, dia akan rasa kasih sayang tu. Jadi macam-macam kita boleh buat. Kita boleh baca ayat Quran, kita boleh ingatkan satu situasi yang mana kita rasa kasih sayang sangat kuat, dan kita kuatkan perasaan itu dalam diri kita, dan sehingga ianya jadi sangat besar, sehingga dia jadi, kalau kita bolehlah rate sendirilah. Mula-mula kita rasa tu 2 saja, lepas tu kita kuatkan dan teruskan kuat-kuat sampai 10. The moment cukup 10 tu kita anchor ni boleh letak kat hati ke, nak anchor macam ni ke, nak anchor kat tangan ke, terpulang lah. Jadi the moment kita nak rasa itu, kita boleh terus kataupun kita buat visual anchor ni macam kita nak go into the state of sayang tu, kita nampak dalam mata kepala kita, mata minda kita nampak kita sedang memeluk anak itu dengan kasih sayang. Akan rasa because thoughts ni dia akan influence feelings. Itu sangat jadi pendamping boleh baca ayat-ayat Quran ke, doa ke, kita boleh banyak boleh cari di dalam Mr. Google doa-doa yang boleh digunakan ya. Macam ibu, apa yang ibu buat adalah because benda ni dah biasa ibu buat. Jadi setiap kali lepas solat tu, ibu akan mendoakan untuk setiap anak-anak ibu. Lepas tu rasakan kasih sayang dan membayangkan pertalian itu hati ke hati ni rapat. Jadi the moment ibu nak peluk mereka, ibu rasa je benda tu. Rasa je. And then bila peluk tu memang rasa seronok peluk tu. Kita akan rasa macam bestnya peluk. That situation yang kita, that's keadaan yang kita rasa tu macam recharge. Dia recharge kita tau. That's why kita akan jadi di dalam diri kita ni tidak jadi banyak penyakit, sebab kita punya body ni akan at ease. Jadi bila banyak kecelaruan dalam diri kita, dia akan jadi dis-ease. Dis-ease ni maksudnya tidak tentram. Jadi lama-lama tidak tentram dalaman kita, ia menjadi disease. Yang tu yang kalau kita faham tentang penyakit, macam mana penyakit datang, adalah bukan bermula terus dari fizikal, dia bermula daripada jiwa yang tak tenang. Bila jiwa tak tenang, hati tak ada kasih sayang, pemikiran jadi kotor, pemikiran suka fikir benda-benda yang tidak baik, tidak bersangka baik. Dan apabila yang masuk ke dalam fizikal, ianya telah dimanifestasikan sebagai penyakit. Jadi ini dan pelukan ni, balik kepada pelukan ni, insya-Allah ya, bila kita lakukan, biar kita lakukan niat ni kan cara tu Allah tu sebenarnya. Bila kita kata tujuan parenting adalah membawa anak masuk ke syurga, jadi bila kita nak peluk anak itu, niatnya adalah kerana itu orang kata apa nak buat, what is the state, kita nak Allah happy dengan kita. Perkataan lainnya, perkataan yang lebih tepat dalam untuk kita dapat redha Allah SWT. Perkataan biasa yang untuk kita gunakan supaya Allah supaya Allah sayang pada kita, redha dengan kita. Kita tahu Allah tu mengasihi pada kita, maha kasih. Kita buat benda tak betul pun Allah kasih juga dengan kita. Di masa yang sama, kita mahu lakukan benda yang Allah suka. Kita tahu itu adalah perkara yang Allah suka dan kita buat.
kita buat tu, that is the state of wanting the blessing, mengharapkan redha Allah. That is why when we hug our children, and begitu juga when we hug our spouse, pasangan kita pun macam tu juga kan. Bila kita it is about that. Tadi yang macam yang peluk sebab nak main gurau-gurau tu ada different kind. Peluk itu okey juga, setengah anak memang suka macam tu. Macam cucu-cucu ibu orang kata diorang suruh grandfather dia geletek, dipanggil tickle fast. Dia seorang tu nak tickle hug, ada seorang tu nak tickle kiss, macam-macam lah. Ya. Ibu, ada satu persoalan daripada Puan Umi Aiman tentang ada ke doa-doa yang boleh kita amalkan bila tengah peluk anak untuk tujuan melembutkan hati anak? Okey, ibu memang apa namanya, bila itu macam ibu kata tu, macam lepas mayang kan, ibu akan bila doa tu, ibu akan mendoakan untuk anak-anak ibu, dan pada ketika peluk itu ibu ingat aja doa-doa tu. Jadi kalau macam Umi Aiman nak dapatkan doa yang sebaiknya, boleh tanya pada ustazah-ustazah, dan bagi ibu yang ibu amalkan adalah Alam Nashrah. Sebab ibu suka ayat itu, dia bermakna pada ibu. Kenapa ibu punya aircon ni tak itu ibu nak tengok kenapa panas ni. Okay, so boleh sayang, insyaAllah ya, boleh baca doa yang terbaik juga, baca selawat ke atas Nabi kan, dan mohon Allah hadirkan kasih sayang dalam hati kita. Ibu, saya nak tanya juga Ibu, mungkin berkait rapat juga dengan persoalan daripada Puan Saidah Umar. Kalau peluk time kita tengah marah anak, kalau peluk time kita tengah marah, anak meronta-ronta. Kalau kita tengah tenang, anak pun slowly tenang. Jadi maksudnya Ibu, mungkin adakah ada masa-masa yang sesuai untuk kita memeluk anak, dan macam mana kalau contohnya kita tengah marah tu, kita nak peluk ke, kita peluk masa tu ke, atau kita tunggu dulu ke, atau macam mana Ibu? Yang terbaiknya jangan kita peluk masa kita marah, sebab dia akan transfer the energy. Dalam masa yang sama, kadang-kadang anak tu dia pengubat hati. Jadi kita tengah marah, kita tengah sedih, kita peluk dia akan menyebabkan kita rasa tenang. Biasa tak keadaan macam tu? Biasa kan? Jadi dalam masa yang sama, cakap je, mama tengah sedih ni, boleh tak sayang peluk? Sebab budak-budak ni dia punya kasih sayang dia sangat pure tau. Dia sangat pure. Anak-anak 3-4 tahun ni sangat pure. Dia peluk kita tu, kalau dia bagi kita sayang tu unconditional tau. Dia tak ada cakap saya sayang mama sebab mama bagi susu kat saya. Jarang lah yang ada macam tu. Unless kita tersilap ajar, dia orang jadi macam tu. Ataupun ada orang yang tersilap ajar. But normally dia orang ni adalah satu penawar hati tau. Jadi ibu, kalau ibu setengah susah hati ke, ataupun ibu resah ke, ibu akan cakap dengan anak-anak ibu, kata bawalah cucu-cucu datang kat sini, dengar diorang, suara-suara diorang tu pun dah hiburkan. Jadi dia akan menaikkan energi kita, vibration kita. So terpulang. Kalau kita tengah marah kat dia, kita nak peluk dia tu mungkin tak berapa kena. Kan, tapi mungkin kita bila orang mengumpat kita ke, orang buat benda anaya kat kita ke, kita rasa sedih, kemungkinan cara kadang-kadang memeluk anak itu akan mengumpat hati kita juga. Akan mengubah hati kita. Jadi bila anak tengah mengamuk, kita peluk dia dari belakang, jangan peluk dia dari depan. Bila anak tengah mengamuk, usia dia dalam 3-4 tahun, 2 tahun kan, masa tantrum kan, dia biasa dengar tantrum. Kita peluk dia dari belakang. Jadi kita letak dia facing ke depan, kita peluk dia dari belakang. Kenapa kita peluk dia dari belakang? Sebab dia nak menendang. Kalau kita peluk dari depan, dia tenang kita. Kalau kita tengah mengandung, dia tendang perut kita. Tapi kalau kita peluk dia dari belakang dan bacalah ayat-ayat Quran yang nak dibaca,
baca ayat kursi, baca ayat alam nasrah, ya, baca ayat-ayat yang anda sendiri bila baca akan tenangkan hati anda. Tengok keadaan, kalau nampak dia adalah gangguan daripada benda-benda yang halus, maka bacalah ayat-ayat ayat 1000 dinar dan sebagainya tu, boleh dah baca. Jadi kita peluk dan kita ingat, ya Allah ya Tuhanku, tenangkan hati anakku ini ya Allah. Minta tolong, direct minta dengan Allah SWT. Sebab siapa yang boleh menenangkan anak? Allah lah. Bukan kita tau. Jangan ingat kita, jangan ingat kita. Kita usaha je. Yang menenangkan tu lah Allah SWT kata, ya Allah Tuhanku, lindungkan anakku ini daripada gangguan-gangguan syaitan dan iblis yang tak nampak. Mungkin ada gangguan, mungkin dia nampak benda. Ini ibu bapa kena faham ni, kita ni dalam duduk dunia fizikal ni, kita ada juga yang gaib. Yang gaib ni, kalau anak-anak kecil, hijab dia orang tak ada angkat lagi dan dia boleh nampak benda-benda ni. Setengah tu benda tu menakutkan mereka. Jadi yang ni masih dia orang menangis tu, jangan terus marah, especially nak dekat-dekat maghrib dan masa maghrib. Terpaksa kita dilarang bawa anak kecil pada masa maghrib tu. Bawa keluar seronok-seronok nak pergi keluar pada masa tu, jangan. Sebab satu dari segi kita punya pressure pun berubah sebab daripada panas menjadi sejuk. If you learn about science, you will understand this. The baby dia akan jadi kembung bila keluar. Cuba belajar pasal sains tentang pressure tu. Nanti you understand kenapa bila bawa keluar malam jadi kembung, macam tu. Yang dia ada sains dia sebalik itu semua. So gangguan benda yang tak nampak pun boleh. So kembali pada pelukan ni. Jadi bila anak tengah mengamuk, memang kita kena tenangkan diri kita dulu dan sedar bahawa dia tengah mengamuk, dia tengah berjuang untuk tenangkan diri dia, tapi dia tak macam kita. Kita sendiri pun selalu lupa untuk nak tenangkan diri kita, apatah lagi anak, kan. Jadi kita peluk dia dari belakang supaya letak kat kepala dia tu, telinga dia tu letak kat jantung kita, biar dia dengar jantung kita yang tenang tu, sebab dia akan menenangkan anak. Kalau tak boleh, dukung dia, bawa kat air, pasang air yang turun tu, dia adalah very soothing untuk anak. Bunyi air, ya. Ya. Ibu, banyak juga persoalan yang ditanya ni. Satu daripada Puan Nur Fatihah Muhammad Rosli, ada time anak tak nak dipeluk, terutamanya time diorang tengah kusyuk main. Jadi kita tak perlu peluk time tu ke macam mana Ibu? Tak perlulah peluk sebab dia tengah kusyuk main. Kenapa nak sibuk pergi peluk dia? Dia tengah nak main, itu masa dia genius state. Masa dia tengah genius state. Most of them, masa dia tengah genius state lah, masa dia tengah kusyuk, dia tengah berkreatif. Tak perlulah kita datang nak peluk, kita ganggu, kita kacau that state tu. Jadi bila masa dia tak ada, masa dia tak bermain, masa dia tak masa banyak je masa-masa lain, kan. Masa dia minta benda daripada kita, peluk dia dulu. Okey sayang, mama buatkan. Okey, macam tu, kan. Balik sekolah tu macam-macam energi dia bawa bersama dengan dia, frustration dan sebagainya. Kan. Balik sekolah sekarang ni sekolah kat rumah PKP. Ibu, satu lagi persoalan menarik daripada Puan Syahira, ya. Selalunya mak-mak yang rajin peluk anak. Jadi apa efek kalau bapa pula yang peluk anak? Ada tak efek positif dari angle yang lain berkaitan pelukan seorang bapa? Sangat positif sebab bapa ni, sebab dia bapa ni dia ada memberikan energi yang berbeza, sebab kita ada yin dan yang energi, kan. Bapa ni dia bila anak bermain tumble, apa dia panggil apa tu, main gurau-gurau dengan ayah ni, dia perlu dia that roughness tu perlu. Jangan ibu-ibu, jangan kalau tengok ayah si suami main-main, bukan kasar lah, tapi main tu agak rough sikit dengan anak, biarlah, it's okay, because anak memerlukan tu. Cuma janganlah dia balingnya anak tu, itu bahayalah, kan. Tapi ada main-main yang ni. Jadi seorang ayah yang memeluk, Rasulullah SAW, kan, dalam hadis bila baginda tengah memberi macam talk lah juga, sama sekali kita kata talk lah pada sahabat dia masuk
Siti Fatimah bagi dia bangun dan terus peluk Siti Fatimah. Pada ketika itu Siti Fatimah dah besar dah kalau tak silap masa itu sudah pun menjadi isteri pada Saidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, jadi apa namanya, kita kena ingatlah bahawa memeluk ni, seorang ayah ni memeluk, seorang emak ni memeluk, dia sangat penting kerana pelukan seorang ayah, pelukan seorang mak itu berbeza. Namun bagi anda yang single mother, janganlah rasa sedih, kecewa ke apa. Itu adalah Allah lebih tahu bahawa untuk anak anda membesar, dia memerlukan situasi yang begitu. Dia it is not about kita always in the state of Allah lebih tahu. Jadi kita tahu, bersyukur. Jadi bila bertanya soalan tu, beza tak? Yes, ada beza, akan ada bezanya. Jadi kerana anak juga memerlukan pandangan inah daripada seorang ayah. Jadi kiranya dia ada ayah, ya, diperlukan that for the balance. Jadi yang ada, yang ayah-ayah yang ada ni ambil masa, sebab terutama anak perempuan, kalau dah biasa peluk ayah masa kecil, bila dah kahwin nanti pun dia tak kisah nak peluk ayah dia. Sebab dia rasa tak apa ayah dia apa. Kalau kita tengok setengah tu, dengan ayah dia dah kahwin pun tak berapa peluk ayah dan sebagainya. Relationship tu rasa macam tak best lah, ya. Macam ibu punya life is I don't mind peluk my father. Sampai sekarang rindu nak peluk dia. I tengok my husband pun macam tu, peluk anak-anak. Apa namanya, dah 40 tahun, nak dekat 40 tahun, bila datang rumah yang perempuan tu peluk ayah. Yang lelaki tu peluk ayah, peluk mak. Jadi benda ni bukan satu benda yang sepatutnya jangan dibuat. Memang ya ada orang, ya, dari segi kefahaman mereka, jangan peluk-peluk nanti anak ni jadi naik kepala. Jadi sebenarnya itu adalah bagi ibu, betul-betul ibu tak suka sangat kepercayaan macam tu. Anak ni bila dia rasa dia dihargai dan dikasihi, disayangi, satu dia akan mengajar anak-anak dia untuk perkara yang sama. Dan dia akan nak jaga mak ayah dia, sebab mak ayah dia boleh rasa pengorbanan mak ayah dia tu. Dia boleh rasa ikhlasnya mak ayah dia membesarkan dia. Dia akan jadi satu, saya nak berjaya dalam bisnes, saya nak bawa mak ayah saya pergi ke Mekah, saya nak binakan rumah mak dengan ayah saya. Banyak yang macam tu. Jadi ini satu perkara yang apa nama, ibu nak nyata kat sini lah, sebab ada setengah tu kata, oh laki tak payah peluk-peluk anak lelaki, nanti anak lelaki jadi lembek. Jadi semua tak. Lagi mereka nak jadi sebagai seorang lelaki yang bertanggungjawab, sebab ayah tu boleh menunjukkan kepada dia betapa dia sangat dihargai dan dia nak jadi the man like the father. Ya. Ibu, satu lagi persoalan menarik daripada Cik Anissa kita, Ibu. Saya antara orang yang tak dipeluk waktu kecil. Jadi apa yang perlu saya buat untuk rasa selesa peluk mak ayah ketika dewasa ini? Pertamanya memaafkan mereka, ya. Solat taubat. Kita solat taubat ni bukan bila kita ada salah je kita solat taubat, bukan tu, sebab kita tak tahu kat mana salah kita kan. Mungkin kita terasa hati ke apa semua, jadi kita lepaskan ke tu dan kita maafkan mak ayah kita, betul-betul maafkan, dan kita usaha untuk dapat. Jadi mak ayah ni pun tak pernah dipeluk, mak ayah ni juga tak pernah memeluk. Jadi bila kita nak peluk tu pun kena perlahan-lahan lah, warm up dulu. Mula-mula salam dulu, cium tangan, lepas tu gosok mak dengan ayah sampai mereka dah biasa dengan physical touch dan kata, mak saya nak tinggi sangat nak peluk mak. Cakap je, saya mak tinggi sangat nak peluk mak. Peluklah. Masa itu insya-Allah kita dah rasa capai tu, mak tu pun mungkin malu-malu lah. Dia memanglah malu-malu, tak pernah meluk kan. Tapi malu-malu tu lama-lama dah jadi biasa. Dia rasa seronok dah. Setiap kali you balik nanti dia nak peluk. Sebab mungkin dia masih kecil pun tak dapat pelukan. Itu bukan budaya dalam rumah dia untuk memeluk ni. Jadi bagus tu, usaha yang sangat bagus, Anissa. Lakukan dulu solat hajat, solat taubat dan solat hajat tu.
dan doa banyak-banyak dan maafkan mereka. Walaupun you memang you kata you nak maafkan mereka, dia orang tak ada salah dengan you sebab memang tak ada, tapi kita nak betul-betul kita nak very clean sheet, clean slate, clean sheet pun betul juga, clean, yang sangat putih, macam tu. Bila kita jumpa mereka tu kita mengingatkan kebaikan mereka sahaja kan. Jadi perkalian itu akan jadi, dia orang pun akan rasa lah, sebab kita ni boleh rasa, Allah bagi kita kelebihan, kita boleh rasa orang punya perasaan tau. Kalau kita peka lah, kalau kita boleh rasa. That's why kita tahu kalau orang tu tak ikhlas, kita boleh tahu kan. Kan kita boleh tahu, tapi selalunya kita tak nak percaya, tu je masalah dia. Kan kalau orang yang tak ikhlas ni, kadang-kadang dia menulis pun kita boleh tahu dia tak ikhlas kan. Sebab yang menulis ni, tulisan ni adalah energi ni adalah perubahan energi dari energi yang daripada dalam seseorang itu transfer kepada penulisan. That's why kita boleh baca penulisan seorang itu. Kalau kita ni seorang yang dekat ke hati kita ni, kita really ni, kita boleh tahu apa yang dia tulis itu ikhlas ke tak ikhlas ke, tulis itu adalah tujuan dia apa benda. Jadi boleh kita ada sense itu. Jadi begitulah dengan dengan mak ayah kita ke dengan sesiapa. Bila kita nak peluk tu, kita ingat bahawa kita nak dapat redha Allah SWT. Dan saya ikhlas nak bagi pelukan ni. Pelukan ni sebenarnya satu hadiah tau. Jadi kalau kita nak bagi hadiah kat orang macam mana? Kan bagi hadiah kat orang, nah begitu je kan. Kita nak bagi hadiah kat orang, kita nak orang rasa seronok kita dapat hadiah tu. Jadi macam tu lah. Ibu, tadi kan ada disebutkan bahawa pelukan ini adalah salah satu bahasa kasih sayang kan. Jadi adakah contohnya kalau katakan bahasa kasih sayang anak tu ataupun mak ayah tu bukan pelukan, adakah boleh digantikan dengan bahasa kasih sayang yang lain? Boleh. Kalau misalnya kita tahu dia adalah act of service kan, dia suka kita masakkan untuk dia, masa dah habis masakkan untuk dia, ni mama buat ni special untuk sayang, cuba rasa makanan ni macam dipeluk sayang, boleh je kan. Jadi tapi macam mana pun pelukan ni dia ada extra sikit lah, jadi bila dah bagi bahasa kasih sayang tu, bagilah pelukan juga, dan bagi pula dia ada sedikit dia punya atas sikit. Sebab tu dalam suami isteri kita dihalalkan untuk peluk-meluk. Sebab ianya kan sekarang ni masa COVID ni, jadi kita tak dapat peluk orang, terasa kan. Kalau jumpa Has pun kena pegang macam ni. Has ni ibu tengah peluk Has ni. Kalau tidak memang peluk je kan. Betul lah, betul. Ibu, okey, sebelum pergi pada cerita suami isteri tu, saya nak tanya juga, kenapa kadang-kadang anak-anak kita ni bila contohnya lah kita nak peluk depan kawan-kawan dia rasa malu, Ibu? Sebab dia tengah dalam proses kita kena faham anak-anak ni bila sampai pada usia remaja, mereka punya reference point adalah peer mereka, kawan-kawan mereka. Jadi kalau kita tengok dia kawan-kawan ni juga ada yang tak faham. Ada yang tak faham dari segi yang mana lebih baik. Jadi mereka ni meletakkan meaning. Ingat tak ibu pernah cakap pasal meaning kan, makna. Meletakkan makna peluk adalah anak manja. Dan anak manja tidak macho. Jadi bila diorang ada that understanding, mereka akan tak suka, dan kawan-kawan mereka macam tu, diorang akan malulah bila kita peluk mereka. Tapi kalaulah mereka ini seorang yang sangat tak kisah, macam ibu tengok anak ibu yang lelaki yang sulung tu, masa dia tingkatan 3 apa semua, dia tak kisah, datang dia peluk je kawan dia. Memang macam tak boleh nak cakap apa, tak ada cakap apalah. Dia kalau ni dia cakap. Jadi anak ibu yang nombor 4 tu ada ibu rasa sekejap. Lepas tu
dia beralih cepat sangat. 16 umur dia 16 dia dah tak kisah. Dia pula memeluk depan orang ni, dan bila kawan cakap dia tak kisah. Ini dia tak kisah, dia kata that is my mother. That is my mother. I love her and I want her to know that I love her. Something like that lah. Bila dia dah masuk college, ibu lagi ingat lagi bila ibu hantarkan dia kata-kata semangat, siap dia tunjuk lagi pada kawan-kawan dia. Tengok mak aku hantar ni, tengok ada kawan-kawan dia, oh mak kamu hantar benda ni, mak aku tak ada hantar benda macam ni. Tapi what he was doing is that he was educating kawan-kawan dia tentang relationship dengan mak tu macam mana. Benda yang macam mana yang patutnya kita bangga, benda yang macam mana yang patutnya kita tak bangga. Jadi anak-anak remaja ni kadang-kadang mereka tak tahu apa sebenarnya yang patut dibanggakan. Memeluk mak ayah tu bagus, tapi memeluk girlfriend tak bagus. Jadi yang memeluk mak ayah pula yang dikatakan tak elok, memeluk girlfriend tak apa. Jadi itu yang salah dekat situ. Jadi itulah insya-Allah ya. Jadi kita akan usaha. Ibu, satu lagi daripada Puan Syahira, macam mana pula pelukan anak-anak antara adik-beradik mereka sendiri? Kadang adik nak peluk abang tapi abang tak nak rimas ke, macam mana ibu Itu kenalah nasihatkan abang. Kata-kata adik tu nak peluk, bagilah adik tu peluk. Rimas macam mana sangat pun. Kita sebenarnya rasa rimas ni kenapa? Kalau adik tu nak peluk, maksudnya adik tu nak rasa abang sayang lah. Explain kat abang tu, sebab dia mungkin dia jenis rasa macam dia nak buat kerja banyak, adik ni asyik dah meluk je. Dia budak kan, otak dia ligat je. Ya, faham ibu. Jadi ibu nak tanya juga, ni soalan nak kena tanya juga ibu, sebab topik kita tentang pelukan keluarga. Jadi kita banyak bercakap pelukan antara mak dengan anak, ayah dengan anak ya. Jadi macam apa pula manfaat pelukan dalam hubungan suami isteri ibu, impaknya kepada suami dan juga kesannya kepada isteri itu sendiri? Masya Allah, soalan ni. Kalau ada pelukan suami isteri ni, ni lah kita kata sesuatu yang dahulunya adalah haram, ianya menjadi halal, malah menjadi ibadah. Okay. Bila kita peluk suami isteri ni, kita dapat menghindarkan perkara-perkara yang tidak baik ya. Dan kita merasakan kasih sayang. Lepas sembahyang subuh tu, katalah nak dah habis membaca Quran, dah habis tak simpan lagi wuduk, ambil dan peluklah dengan rasa kasih sangat-sangat. Dan masa tu peluk, betul-betul peluk, menghargai Allah, menghargai pasanganku ini, mudahkanlah kerja dia hari ini. Kita berdoa sambil kita peluk tu, dia akan menjadikan ketenteraman di dalam perasaan antara satu sama lain. Jadi kita terutama bagi anda yang berusia 30 tahun ni, macam masa tengah membina hidup, tengah membina kerjaya, tengah sihat, badan tengah handsome, badan tengah cantik. Jadi dugaan-dugaan tu banyak dekat luar sana. Jadi kita tahulah dugaan yang macam mana ya. Kalau ibu sebut sikit je kat sini, kalau orang lelaki bila mula berduit, maka fikiran tu mencepat. Bukan semua orang lelaki ya. Inilah cabaran orang lelaki. Bila mula berduit dan mempunyai kedudukan, maka perasaan untuk pergi kepada yang lain itu bertambah kuat. Seorang perempuan pula dugaan dia bila suami tak ada duit, dia akan jadi these are dugaan-dugaan dalam hidup kita sebagai seorang pasangan suami isteri. Jadi pelukan terutamanya di pagi hari adalah sangat-sangat bermakna, mentautkan hati satu sama lain, mengingatkan bahawa kita bersama ni kerana Allah SWT. Kita nak bina keluarga bahagia. Keluarga bahagia yang indah ini boleh tercemar, boleh jadi tak baik bila salah seorang terlupa, bila salah seorang tidak menjaga kehormatan diri. Ya, bila salah seorang pergi mencari perkara yang tidak elok. Jadi itu yang kita, bila kita peluk tu, kita ingat satu sama lain. Terima kasih Allah berikan pasangan dalam hidupku ini. Kita tengok, kita rasa sangat bersyukur dengan adanya pasangan itu dalam hidup. Kalau kita boleh amalkan every morning ya, morning is the start of the day kan. Peluk dengan rasa, peluk tu just really peluk lah, bukan peluk macam tu je. It's not about kegairahan ke apa. It's not that.
Masa muda-muda ni susah sikit lah kot nak rasa kan. Tapi just peluk. Dan peluk masa itu really hargai pasangan. Really bersyukur Allah bagi dia dalam hidup kita. Dia pun akan, pasangan kita pun akan insya-Allah lah. Semua tu dalam dan kita doa lah. Pasangan kita pun akan rasa dia want to do the best for dia punya family, for pasangan dia. Macam masa mula-mula kahwin, sebelum kahwin, dah bermimpi nak bila kahwin nanti nak buat ni untuk wife, nak tu ni buat ni untuk husband. Jadi ianya akan menambahkan, reinforce lagi perasaan itu. Itulah insya-Allah. Jadi ibu berapa kerap suami memeluk isteri tu ibu? tak ada limit. Tak ada limit. Tak ada limit. Kadang-kadang tu bila keadaan rasa nampak isteri tu dalam gundah gulana je, banyaklah pelukan yang perlu diberi. Kan? Ataupun suami tu dalam keadaan stres ke apa, nampak dia perlukan kita punya pelukan tu, bagi je. There is no specific numbers untuk ni. Yang pentingnya kita buat dengan rasa senang hati, rasa seronok, rasa bersyukur, rasa kita buatnya ini dia menjadi amalan soleh lah. Buat kerana Allah kan. Jadi ibu biasanya kalau dalam suami isteri ni, siapa yang perlu memulakan pelukan tu? Siapa yang nak memulakan? Nak mendapat redha Allah dulu. Siapa yang dulu nak dapat redha Allah? Itu pergi buat. Jadi ibu, kita punya sharing hari ni banyak diikuti oleh golongan isteri dan juga ibu. Jadi macam mana contohnya lah, katakanlah mungkin suami tu mungkin bukan jenis yang memeluk kan. Jadi macam mana isteri nak communicate kepada suami tu supaya peluklah saya macam tu kan. The thing is macam kita belai dia. Masa kita belai dia tu, gosok dia apa semua tu. Contohnya urut lah. Bila di sana kita urut-urut kata kita lah cakap dengan dia. Kalau abang peluk pun best juga. Cuba abang peluk. Kalau kita dengan suami isteri ni, bukannya kita apa kita panggil apa? Namanya. Bukannya kita macam robot sangat kan. Kalau dengan suami, kita boleh manja-manja, kata peluk sikit, nak peluk sikit, peluk. Bila dia peluk tu cakap bestnya abang peluk, tak sama lah kalau orang lain peluk, yang kawan-kawan perempuan lah kita kata, janganlah peluk, siapa pula peluk kamu ni? Okay. Kata tak bestnya abang peluk, relax sampai habis dah, tak ada dah rasa sedih. Bila kita selalu puji dia peluk kita rasa, kita bagi feedback yang bagus, lagilah selalu dia akan peluk sebab dia rasa dia dihargai. Jadi macam tu lah, bila kita kalau dia tak peluk ni, minta je lah, nak peluk boleh. Kita kan suami isteri, mana ada skema-skema nak pergi cakap dengan suami. Nak marah suami pun tak ada skema. Maksudnya ibu tak perlulah tag suami masing-masing di ruang komen. Tak perlu. InsyaAllah ya, kita niat dia Allah. Kita yang kita mula dulu kalau suami belum biasa, sebab mungkin dia tak biasa. Sebab dia tak biasa dari rumah tangga, dia membesar dalam keadaan macam tu. Jadi dia janggal sikit lah. Jadi banyaklah kita perlu anak kita, anak lelaki kita, supaya anak lelaki kita tak janggal nak buat pada wife dia. Macam tu lah. Okay. Bu, satu lagi persoalan menarik daripada Puan Nur Hafizah Usman. Keluarga saya memang ada budaya salam dan peluk cium. Satu hari lepas ayah dan ibu saya hantar balik pejabat, lepas makan bersama, kami salam, peluk dan cium pipi. Tapi budaya ini tak boleh diterima oleh setengah orang dan jadi salah faham. Macam mana nak fahamkan orang, ibu? Nak fahamkan dia, itu maksudnya pergi sekolah. Ada ke yang peluk cium kawan pejabat yang bukan muhrim tu boleh pula. Pada tengah mak ayah kita tak boleh. Itu maksudnya kita cakap je dengan dia, sekarang kan awak ni sebenarnya kena belajar. Mak ayah kita memang digalakkan untuk peluk dan sebagainya. Kalau ini sebenarnya adalah orang-orang yang belum faham. Kalau orang yang belum faham ni, kita boleh explain baik-baik. Kalau dia agresif, barulah kita put our foot down. Kita kata jangan mengharamkan benda yang halal, kerana ianya boleh menjadi satu perkara yang boleh merosakkan akidah kamu. Cakap straight lah. Peluk anak lelaki tak boleh, ayah peluk anak perempuan tak boleh. Ni mana belajar semua benda ni?
Jadi kena betulkan kerana mereka tu sebenarnya salah faham. Silap-silap mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ibu sangat clear cut bila benda orang yang orang kalau dia kata setakat malu tu lain. Tapi kalau dia kata haram tu itu memang kena beritahu, kena put your foot down, kata jangan mengharamkan benda yang halal kerana boleh terkeluar akidah. Memang ya. Memang ya benda tu. So kita kena bercakap dengan baik mula-mula. Contohnya suami isteri peluk, penama isteri cium tangan suami bila nak pisah, maksudnya bila hantar suami hantar isteri itu peluk cium tangan suami pun tak boleh. Ada yang menghina. Kenapa? Benda tu memang boleh. Tapi cium tangan orang yang bukan muhrim boleh. Yang itu tidak pula dihina kan. Jadi ini yang kita kena, ini yang dah jadi kecelaruan di dalam masyarakat ya. Yang itu satu sangat penting. Lagi apa yang PJJ ni, saya dah ni, kalau PJJ ni maksudnya bila bertemu peluk is okay, tapi perkataan peluk itu boleh juga dijadikan virtual peluk macam ibu dengan Has peluk virtual je lah ya, Has tak dapat nak dekat. Jadi macam tu lah, jadi kita merasakannya sebenarnya fizikal itu bagus, tak dapat fizikal dia punya perasaan tu saja pun insyaAllah boleh. Ibu satu lagi daripada Puan Nur Fatihah. Suami peluk isteri, anak ikut sama peluk antara mereka, macam mana kita nak nasihatkan dekat anak? Adakah time tu atau time lain boleh peluk dengan sesiapa dan siapa saja? Maksudnya apa ya? Macam ni, suami peluk isteri, anak ikut sama peluk antara mereka, okey. Macam mana kita nak nasihat dekat anak? Adakah time itu atau time lain boleh peluk dengan sesiapa saja? Dia nak peluk antara mereka sendiri, apa salahnya? Ataupun adakah antara kawan-kawan ke macam mana ibu tu? Antara kawan-kawan. Antara kawan-kawan tu kita boleh je cerita bila-bila masa kata peluk ni benda yang baik. Jadi kita peluk kawan yang sama juga. Yang sama lelaki peluk lelaki, yang sama perempuan peluk perempuan. Lelaki dengan perempuan kita tak galakkan peluk satu sama lain. Tapi adik-beradik okey. Macam tu. Kenapa adik-beradik okey? Sebab adik-beradik ni tak boleh kahwin. Kan, walaupun selalu main tawin-tawin tapi tak boleh kahwin betul. Jadi bercerita je dengan diorang. Jadi bila tengok diorang peluk satu sama lain adik-beradik tu okey, bagus sebenarnya. Dah soalan-soalan soalan-soalan yang ibu tak terfikir nak tanya. Bagus ni soalan-soalan ni. Betul-betul ibu. Jadi ibu kita ni sedar tak sedar dah semakin hampir sampai ke penghujung rancangan kita. Jadi sebelum tu ibu ya, saya nak umumkan pemenang ataupun audiens bertuah yang terpilih untuk menerima sedikit cenderahati daripada pihak Kasih Go Junior HQ. Jadi pertamanya tahniah kepada Puan Umi Aiman dan juga tahniah kepada Puan Nur Ashikin Hussein. Dan sebelum itu ya, mungkin sebelum kita mendengar kupasan terakhir untuk sesi kali ini daripada Ibu Ros kita, Kak Has nak ambil kesempatan ini juga untuk mengumumkan kita punya promosi yang masih berjalan sehingga 3 ini, iaitu promo set keluarga sihat bersama Kasih. Jadi kita ada diskaun penjimatan sebanyak RM15 untuk 2 botol Kasih Go Junior rasa asli dan juga 1 Kasih Gold Premier. Jadi Kasih Gold Junior ni memang sangat sesuai untuk anak-anak kita untuk membantu menyokong kekuatan sistem imun dan membekalkan tenaga serta pada masa yang sama memberi makanan yang baik ataupun nutrisi kepada minda anak-anak kita. Dan Kasih Gold Premier memang sangat sesuai untuk diamalkan oleh ibu-ibu yang hamil ya, untuk sihat dan juga untuk memberikan nutrisi kepada bayi dalam kandungan ya. Jadi kita ada promosi ini sehingga 31 Januari dan boleh hubungi semua stokis dan juga ejen Kasih Gold di seluruh Malaysia insya-Allah ya. Jadi ibu ya, seperti biasalah kadang-kadang tak puas ya bila bercakap dengan ibu ya. Jadi mungkin dalam masa yang terhad ini, ibu memberikan kata-kata semangat, inspirasi ataupun tips kepada kami supaya kita boleh menjadikan pelukan ini satu budaya dalam keluarga kita dan kita terus memupuk rasa kasih sayang dan kebahagiaan itu yang berpanjangan, yang lahir daripada hati. Kita rasa happy dengan keluarga kita dan kita boleh keluar kepada masyarakat menjadi insan-insan yang hebat yang boleh memberi manfaat balik kepada masyarakat kita insya-Allah. Jadi silakan ibu. Pertamanya ibu nak cakap lah Has promote
kasih goal junior, kasih goal tadi. Ibu pun amalkan tu, nak cakap cuma ibu tak ambil lah kasih goal junior kan, bagi cucu je. Cucu alhamdulillah. Sangat mereka. Alhamdulillah. Yes. Nak cerita pasal kita ni kan, bila kita dengan keluarga kita always revisit, always tengok balik apakah hasrat kita bila kita berkeluarga ni. Jadi bila kita ingat balik innamal a'malu binniyat, niat kita yang pertama itu nak cari, kita nak tak ada orang yang niat nak bina rumah tangga kerana nakkan pecah belah, semuanya nakkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini sebenarnya adalah rezeki yang tak nampak. Rezeki yang tak nampak. Some people just take it for granted. Jadi kita jangan take it for granted. Sekarang ni kita ada pasangan depan mata kita yang sangat satu hadiah daripada Allah SWT, maka kita usahakanlah untuk mengeratkan lagi pertalian kita. Ibu pun ingatkan diri ibu ni juga, bukan kata pertalian ibu dengan my husband ni superb macam tu. It's always kena ingatkan. That's why ibu pagi-pagi my husband lepas main subuh, dia akan datang ke ibu dia yang datang dia akan, ibu tengah duduk berdoa, dia akan datang dan dia akan peluk, dan peluk tu lama dia peluk macam tu. Masa dia peluk tu ibu mendoakan untuk dia dan ibu tahu dia pun mendoakan untuk ibu. Satu perkara yang rasa sangat nikmat bila bermula hari seperti itu. Dan anak-anak pun kita buat benda yang sama. Bila mereka bangun, kadang bila masa yang boleh semayang berjemaah semua, memang akan peluk satu sama lain. Jadi kita lakukan apa saja yang boleh senantiasa menjadikan rumah tangga itu bahagia. Rumah tangga itu bahagia, itu yang kita buat. Pelukan boleh membantu untuk menjadikan rumah tangga bahagia. Bersangka baik boleh menjadikan rumah tangga bahagia. Banyak lagi benda-benda. Jadi ini semua adalah usaha yang kita lakukan. Dan yang pertamanya, tunggak yang pertamanya adalah kita senantiasa mohon pada Allah SWT. Mohon agar rumah tangga kita itu, anak-anak kita, pasangan kita, semua kita sendiri adalah ditautkan hati antara satu sama lain kerana Allah SWT. Di situ yang kita nak, di situ yang kita mohon supaya tautkan hati kerana Allah SWT, dikasih sayang kerana Allah SWT tu. Lepas tu untuk kita semua apa? Masuk ke syurga. Masuk ke syurga macam mana? Tanpa hisap. Kita doa walaupun kita rasa masa tu tak layak untuk kita nak masuk ke syurga tanpa hisap, tapi kita doa juga, kita minta, kerana yang kita minta adalah rahim Allah. Rahim Allah ni yang menyebabkan kita boleh masuk syurga sebenarnya. Jadi ibu mohon benda ni dan ibu selalu ingat pada diri ibu benda ni, dan insya-Allah dari ke sehari Allah akan menunjukkan pada kita perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita jadi tenang, jadi bahagia, jadi tenteram, jadi ikatan kasih sayang kita menjadi lagi kuat. Allah akan mendatangkan banyak pertolongan kepada kita. That's why yang pertama adalah kita always connect dengan Allah, always minta daripada Allah SWT. Jadi pelukan ni akan menjadi lebih bermakna kerana bila kita niat peluk itu adalah lillahi ta'ala, kerana Allah. Dia akan jadi makna. Kalau tidak, dia akan menjadi benda yang dicakap-cakap saja. Belilah pelukan, ianya akan meningkatkan kasih sayang. Tetapi kerana apa kita buat itu, innamal a'malu binniyat. Jadi sangat penting. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu kerana memberikan begitu banyak input kepada kami, kepada kita semua. Bukan saja kepada anda, kepada Kak Has sendiri. Bersyukur sangat bila menjadi moderator ni. Memang banyak dapat ilmu-ilmu daripada Ibu, daripada Akhi Fairuz, daripada speaker-speaker kita Dan semua ini penting sebab kita dalam satu journey untuk menjadi yang lebih baik. Dan of course kita kena sentiasa tingkatkan ilmu kita, kita kena tambahkan kemahiran kita sebab kita nak menjadi insan yang lebih baik, khalifah yang lebih baik, kita nak memimpin keluarga kita dalam keadaan yang lebih baik Dan kami di Kasihgo Junior sentiasa ingin membawa kebahagiaan kepada seisi keluarga. Kami nak berada di dalam rumah anda untuk kita sama-sama bina keluarga yang sihat, keluarga yang bahagia sebab kita nak bawa keluarga kita, anak-anak kita ke syurga. Jadi terima kasih kepada semua audiens Kasihgo Junior, terima kasih kepada Ibu Ros, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kania, love. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.